soalan, kita masuk kepada topik kita yang bagi saya pembentukan minda perdagangan atas talian ini adalah asas yang amat penting. Trading ni, ini adalah dia macam ni. Saya ambil salah seorang idola saya dalam bidang dagangan ni. Dan saya akan cerita pasal trader ni pada Follow the Bull Show. Ya, pada minggu depan. Bikin room khusus yang kedap suara. Tak adanya. Okey. Pernah dengar tak nama Insan ni? Ni adalah salah seorang daripada idola saya. Saya anggap dia sebagai saya punya online mentor lah. Dia tak tahu saya pun siapa kan. Pernah dengar tak nama ni? Stanley Pernah dengar tak nama dia ni? Ada try Google siapa dia. Kalau kita ambil top 5 trader, bukan investor. Trader dalam dunia ni, dia ni nombor 5. Daripada sudut rekod dia, rekod satu plan keuntungan. Dia bersama dengan, dia ni pernah bekerja sebagai portfolio manager untuk abang ni. Faham tak abang? Siapa tahu tak abang ni? Pernah dengar nama ni? Ni adik, ni abang. Dia ni pernah kerja dengan abang ni. Okey? Kalau daripada sudut rekod dagangan, dia mempunyai rekod dagangan selama 1981 sampai tahun berapa? 81 sampai 2000 berapa? 2002 ke 2000 berapa? Selama lebih 30 tahun lah. 30 tahun dengan pulangan 30% tiap-tiap tahun tanpa drawdown. 30% tiap-tiap. Ini adalah satu fit yang susah nak dibuat. 30% tadi aku trade pun 30%. Kau tu depo 100. Tak sama. Tak sama. Bila buat prop trading, tahu pula dia pasal drawdown kan. Susahnya nak sampai 5%, 10% kan. Susah. 5%, 3% macam susah je. Kita melihat kepada risk. Bila bercerita pasal berkenaan dengan risiko, sebab itu ramai trader gagal sebab dia cuma melihat kepada profit. Bila kita bercakap mengenai trading, kita bercakap mengenai penjagaan risiko, bukannya pasal profit. Tak ada drawdown. Tak ada drawdown. Tak ada tahun yang dia rugi. Tak ada tahun yang dia rugi. Adik dapat ilmu dari abang, dia membantu Soros. Pernah dengar peristiwa Black Wednesday? Ini trader korang kena tahu cerita ni weh. Plaza Accord, Black Wednesday, Black Friday kan, Black Monday, banyak black sahaja. Pernah dengar Black Wednesday? Black Wednesday pernah dengar tak? Weh, jangan tak tahu. Pernah dengar mata wang Deutsche-Mark tak? Deutsche-Mark. Dulu sebelum euro, tu orang kata, saya lama dah trade bang. Saya dulu lepas sekolah tahun 83, saya dah trade euro US dollar. Euro US dollar tak ada. Saya pernah duduk dengan seorang ni, Mak Saleh. Dia cerita lah, orang kucing cakap, mantak kena pula. Tu memang mentah-mentah kena bohong.
Ya, Bank of BOE kan, Bank London. Bank of England. Yang Mas Saleh ni dia sembang dah saya. Oh, dia tanya, dia trade lah kan. Dia tanya berapa lama. Dia lama ke baru ke? Bukan cerita hebat, tak. Dan tak ada makin lama kita trade makin hebat, tak ada. Tapi Mamat ni lah dia nak menggunakan point dia dah lama trade kan. Sejak 83 dia trade. Dia berusia lah. 83 dia dah trade euro US dollar. Saya pun euro tu tak ada lagi. Ya, dia shortkan GBP ya. Dia shortkan GBP dan dia tahu Bank of England tak ada cukup duit nak bayar dia dengan Soros. Dia dengan Soros. Waktu tu dia kerja dengan Soros. Dia buat keuntungan bersama dengan Soros, dia 1 billion. Soros 1 billion plus the charges 1.7 billion daripada Black Wednesday. Ni dia orang punya. Apa yang dia orang buat adalah sebab masa tu Deutsche Mark ni nak dihapuskan. Itu tahun 1992 ke 2002. Saya pun tak ingat. 1992 tak silap saya. Dia orang sampai Bank of England sikit nak bankrupt. So Bank of England cuba untuk sokong pound. Dia pound duk jatuh. Ni peristiwa yang di sini ya. Ini yang berlaku dekat sini. Apa yang di sini. Sini. Alah, tak cukup. Cat ni pun tak cukup. Sini, yang sini. Tak cukup cat dia kejap kita buka dekat ni. Cat tak cukup. Ni tengok ni. Tengok apa jadi dekat US dollar CNH. Okey, ni cerita dekat sini Saya nak ceritakan kepada anda semua ni. Sebab saya nak anda melihat apa yang Stanley Druckenmiller ni buat. Ni waktu kejatuhan kat sini. Ni kerja dia dengan Soros lah. Dia dengan Soros punya kerja ni. Yang ini, kejatuhan ni. Dekat alam roh lagi. Dia dengan Soros lah punya kerja. Ni. Sama yang ringgit jatuh kan. Jadi Tun Mahathir tak bohong. Kejatuhan ini basically adalah disebabkan oleh kerja dia dengan Soros. 1987. Saya pun tak ingat apa tahun ni. Bukan 87. Saya 1992. Black Wednesday kita tengok Saya pun tak ingat tahun dia. Kalau tak silap saya lah Black Wednesday. George Soros. March ni mana dia punya ni? 1992. September 16. 1992. Satu hari je. Satu hari yang jatuh. Tapi ke arah jatuh ni memang dah nampak tanda-tanda dia. Tapi satu hari punya move tu. Jadi Bank of England ni dia counter last 16 September. Ni waktu ni lah yang jatuh mendadak macam ni. Yang ini, yang sebatang. Satu hari. Jadi kalau jatuh mendadak macam ni, yang ini candle ini. Yang mendadak macam ni, lain jatuh tapi dia tak panjang. Nampak tak? Dia tak panjang macam yang ini. Sebatang candle. Waktu yang panjang macam ni, central bank akan cuba untuk pastikan mata wang tu stable. Jadi yang ni yang jatuh sebatang ni. Ni kerja dia dengan Soros lah. Kerja dia dengan Soros lah. Punya kerja. Dia dengan Soros punya kerja lah tu. Sampai Bank of England pun. Kenapa saya ceritakan? Okay. I hope saya establish bahawa dia ni seorang trader yang kita boleh dengar. Kita tahu dia berjaya. Tapi dia berhenti kerja dengan Soros tau.
Masa dia berhenti kerja tu, market jatuh. Dia orang rugi. Dia dengan Soros rugi. Fund dia orang rugi. Fund Soros lah. Rugi. Bukan fund dia. Fund dia, macam mana nak sebut dia? Duquen. Macam mana nak sebut fund dia? Ni fund dia. Ni fund dia yang 30 pulangan annual 30%. Tapi fund dia dengan Soros pada tahun 2000 berapa dah, 2008, 2007, waktu market tengah jatuh, fund dia orang rugi dan dia keluar daripada Soros punya ni. Sebab kena faham, sebagai portfolio, dia bekerja sebagai portfolio manager, keputusan semua bukan dia. Dia ada satu tim. Jadi biarpun idea dia betul, tapi mungkin orang lain ada idea lain dan fund tu rugilah. Fund dia untung. Maksudnya yang ikut idea dia untung. Yang ikut idea tim tak untung. Nombor satu yang kita belajar daripada Stanley Druckenmiller punya cerita ni. Nombor satu. Kenapa saya ceritakan Stanley Druckenmiller? Duquen. Nak sebut tak reti dia. Macam mana nak sebut dia? Duquen. Tu bahas. Itu Duquen. Itu nama tempat dekat Pittsburgh University. Ada student Malaysia kat situ. Ada kawan saya. Dia ni pernah dengar Steelers tak? Siapa yang meminati American football, anda kena tahu Pittsburgh Steelers. Dia salah seorang, dia pernah nak beli tau. Stanley Druckenmiller ni pernah nak beli Steelers. Dugong, habis. Hampir. Kita tanya dia tulis dugong. Pengsan. Okey, tak kisah. Saya ikut cerita Stanley ni. Sebab saya ikut dia punya analisa. Saya ikut dia punya big picture. Dia ni somebody yang dia make sense. Bercerita, dia bercakap ada isi. Saya tak suka orang yang cerita-cerita tak ada apa-apa. Okey, balik ke cerita Stanley Druckenmiller. Nombor satu yang kita belajar daripada dia. Bila anda nak masuk pasaran, first benda yang anda nak ada adalah anda mempunyai objektif jelas. Ini sama seperti yang saya kongsikan kepada anda. Bina objektif. Sama ada objektif ni daripada sudut portfolio. Maksudnya portfolio kat sini adalah sebab apa anda berdagang. Anda trade kalau jadi duit tu nak jadi apa? Oh, saya trade nak buat duit je bang. Yelah, duit tu nak jadi apa? Kalau jadi duit, nak buat apa dengan duit tu? Kalau untung hari ni, nak buat apa dengan duit tu? Kalau withdraw nanti, nak buat apa dengan duit tu? Apa plan anda untuk portfolio anda? Jadi ada pelbagai jenis portfolio. Ni kita akan bincangkan dalam part ya, dalam part sesi ni. Okey, jadi apa portfolio anda adalah bergantung kepada anda. Tapi masalahnya, kebanyakan kita tak ada. Dia cuma trade untuk buat duit. Dia sebut untuk buat duit. Cukup withdraw. Untung withdraw. Lepas tu, bila withdraw tu, kita cuba bayar bil, cuba bayar apalah. Tak ada perancangan. Tak ada. Dia macam kita bisnes, tapi bila untung, tak ada untuk majukan lagi bisnes. Tak ada apa-apa. Dia cuma kalau banyak, kalau dia tak ada apa-apa. Faham tak? Dia tak ada. Dia cuma kalau tengoklah apa jadi. Yalah, tak ada objektif. Tengoklah apa jadi. Kalau untung banyak, senang. Yalah, kalau ada duit, semua boleh buat kan. Kalau dia untung sikit, kita nak buat apa dengan dia? Jadi, portfolio ni, anda nak buat portfolio apa, dia bergantung kepada toleransi risiko anda. Bergantung kepada your financial situation. Di sinilah kenapa trading ni boleh menjadi satu financial trap. Financial situation. Keadaan kewangan anda. Ni daripada Stanley ya.
daripada Stanley Druckenmiller. Situation. Dia banyak bergantung kepada keadaan kewangan anda. Kalau anda memang tak ada duit, tapi trade untuk nak tambah duit, lepas tu ada trade macam tak ada esok, bila jadi duit, tak ada apa-apa. Biasanya dia akan lupa balik dia tak ada duit. Dia pergi belanja entah apa-apa. Habis. Faham? Kalau nak terasa kan, tolong terasa sekarang. Beli saya kenapa? Tapi itulah, kalau nak terasa sekarang. Sebab ramai yang tak cukup duit, dia cuba untuk trade, tapi masalah dia trade kalah orang yang ada duit. Faham maksud saya? Lot sizing tak kena, layer sampai tak nampak chart. Entah apa-apa, yang dia tak mampu nak buat. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, tak jadi. Padahal dia letakkan duit yang dia tak mampu nak hilang. Faham? Jadi, kita akan tengok financial situation masing-masing. Ya? Macam mana nak tahu keadaan kewangan anda? Tolong buat annual budget, bukan budget bulanan. Ramai yang bila suruh buat budget, dia buat budget bulanan. Hujung bulan ni adalah $200 bang, boleh depo. Tengok. Itu sama macam ada $200 nak beli nombor. Jangan. Buat annual budget. Berapa total income, berapa total expenses anda setahun. Bang, saya tak bekerja bang. Buat bajet. Apa belanja kau? Duit tu datang dari mana kalau ada duit? Terutamanya mereka yang tak bekerja. Kalau anda tak bekerja, ada duit. Lepas tu cuba untuk tutup lubang yang bayar bil kan. Ataupun memang dia ada bajet untuk bayar bil. Tapi tiba-tiba dapat duit kan. Dia tak ada perancangan. Rancangkan bagaimana anda nak jana duit tu. Okay? Buat annual budget anda. Annual, bukannya bulan-bulan. Tolonglah buat benda ni. Apa kena-mengena dengan trading? Sebab daripada sinilah anda nak tahu lot sizing. Lot size. Berapa lot nak buka kan? Apa jenis portfolio anda? Defensif. Anda nak masuk pasaran apa? Forex ni bukan untuk semua orang tau. Ramai kata trading forex untuk semua orang. Sebab depo kecil. Saya dengar kan selalu sakit di telinga. Sakit telinga. Sebab trading ni bukan untuk semua orang. Tak apa, depo kecil je kan. Kau memang ada RM5 tu je. Faham? Ini sebagai langkah yang terakhir. Hilang kerja. Kan? Lepas tu, saya ingat lagi waktu mula-mula COVID-19 dahulu. Lepas tu ramai dapat air citra ke, air sinar, air macam-macam air lah. Ramai kontak saya. Kan? Dia dapat VSS, duit VSS, dapat separation package. Lepas tu nak melihat trading. Saya tanya, sebelum nak buat untuk portfolio trading ni, saya tanya dulu. Kan? Apa nak depo besar, nak jadi full time trader. Kan? Nak jadi full time trader. Macam mana aku boleh trade untuk cover income yang hilang dahulu? Itu cerita biasa. Saya jamin kalau yang dulu tu dan sekarang ni masih buat itu, dia tengah rugi sekarang ni. Ataupun dia dah cari kerja dah. Yang saya nasihatkan dahulu, jangan. Kan, ada duit, berapa dapat? 80,000. Semua nak depo, nak jadi full time trader. Sebulan saya dapat $2,000 pun jadilah bang. Saya jamin, equity dia, ada yang dia dah withdraw. Tak jadi 80. Mungkin dia dah untung sekejap, tapi lama-lama kalau daripada dah 3 tahun tu, dia dah start withdraw dari situ. So, ada bulan yang dia tak dapat jana 2,000 tu, lepas tu dia untuk withdraw dari situ. Ataupun ada juga yang dia trade, dia untung. Dia keluarkan untung tu lupa dunia. Dia lupa dunia, bayar bil sebulan 2, lepas tu dia belanja lebih-lebih, bawa family, pergi cuti, lupa dunia. Masalahnya, ramai yang cuma tengok aktif. Ni masalah ramai. Faham?
Aktif ni yang anda trade, yang anda bekerja, yang anda bisnes. Ya, trade, bisnes, kerja. Ni aktif. Masalahnya bila it comes to aktif, dia mempunyai risiko. Apa risiko trade? Rugi. Risiko bisnes, bankrupt. Apa risiko kerja? Hilang kerja. Betul sendiri. Ini yang aktif. Semua tengok aktif dia. Trade kalau letak 80,000 letak dapat berapa? Gagal untuk tengok pasif. Tahu pasif tak menarik sebab pulangan dia adalah rendah. Ya, 5% tahun, 8% tahun, 7% tahun. Tetapi sebelum anda nak cerita full time trader, anda naikkan pasif anda dahulu. Kalau pasif anda dah cover 80% daripada annual expenses anda, baru cerita full time trader. Ini bukan ada simpanan setahun, 3 bulan, kalau MC ada 3 kali lagi. Itu bukan. Itu bukan. Cover dulu anda punya expenses melalui pasif 80%. Baru cerita full time trader. Faham? Katalah sini pasif tadi menjana 7%. Anda punya annual, katalah belanja sebulan 5,000. Sini setahun 60,000. Okey? 7% daripada pasif anda dah cover 80% of anda punya 60,000 ni. Dan barulah cerita mengenai full time trading. Tak payahlah kan. Kalau tak kerja tak makan, macam-macam. Waalaikumsalam Mazin. Tu saya dah lalu yang ni. Yang cerita nak jadi full time trader tanpa pasif, semua nak tengok aktif, nak buat daripada trading kan. Lama-lama duk withdraw daripada account trading untuk cover bill. Saya harap buka mata dah cerita kartun. Cerita kartun banyak sangat. Cerita hebat-hebat, cerita luar alamnya. Cerita luar alam. Jangan. Buat benda yang masuk akal. Buat benda yang masuk akal. Tolonglah. Okey? Bila anda memahami keadaan kewangan anda, dan anda tentukan portfolio anda untuk apa? Anda trade untuk apa? Ya, belajar dulu financing. Pergi kepada pasif. Tekan kalau 80,000 ada 80,000, jangan letakkan kat forex 80,000. Letakkan 70 lebih ribu dalam pasif. Baru nak sembang pasal nak trading. Kan? ASB letakkan dahulu. Contohnya. Boleh? Okey, then baru anda fikir. Apa keadaan kewangan anda dan apa jenis portfolio anda? Adakah anda mempunyai portfolio yang defensif? Defensif ni basically the whole thing passive. Ataupun non-cyclical. Non-cyclical dengan defensif lebih kurang sama. Ataupun yang cyclical dan growth. Ni lebih kepada market. Kalau market naik, dia naik. Kalau market jatuh, dia jatuh. Ni banyak kepada saham. Ataupun memang dia spekulatif. Spekulatif macam trading currency, trading lah, itu spekulatif. Jadi ini kita akan bincangkan nanti spekulatif. Ataupun the best, kalau tanya saya, anda akan buat hybrid. Hybrid. Bila anda bercerita pasal hybrid, sebahagian sini adalah pasif, sebahagian sini adalah aktif. Duit anda lebih tadi dan anda akan masukkan dekat aktif kecil. Pasif ni besar sikit sebab ini pulangan dia kecil 5 ke mungkin 10% kalau sekarang ni interest rate dah mula naik. Anda pergi buat anda punya due diligence, pergi check. Sebab saiz pulangan kat sini lah saiz risk yang boleh diambil dekat aktif.
Barulah tak ada cerita rugi. Barulah kita nak cerita macam Stanley Druckenmiller tu. Jadi, tentukan objektif anda dengan mengetahui siapa anda. Kita ni nak start trading. Anda nak start satu bisnes online. Jadi nak start bisnes anda, apa-apa bisnes, anda kena tahu keadaan kewangan anda. Itu Stanley punya ni tau. Daripada situ, bila anda dah tahu objektif anda, dah tahu jenis portfolio anda, then nombor 2, ni Stanley Druckenmiller, anda akan terkejut dengan benda ni. Position sizing model. Apa yang Stanley Druckenmiller sebut mengenai position sizing model? Siapa tahu? Dalam satu interview dia, dalam satu artikel yang beliau tulis ataupun kena interview, dia bercerita pasal position sizing model. Apa dia cerita? Aim for 100% or more returns when, ni yang Stanley Druckenmiller sebut, you can afford it. Anda mampu untuk buat dia. Kita akan sasarkan 100% ataupun lebih pulangan bila anda mampu untuk melakukan. Apa maksud mampu kat situ? Apa maksud dia kat situ? Dan itu yang saya letakkan dalam position sizing model kita. Saya ambil kata-kata ni, saya ambil kata-kata ni dan saya masukkan dalam position sizing model saya. Cumanya time frame saya kecil sikit, 3 bulan. Time frame dia besar, 3 tahun. Kita tak dapat nak bandingkan dengan dia lah. Time frame dia 3 tahun. Maksudnya objektif dia adalah 3. Of course annual dia akan pergi redistribute ataupun rebalancing portfolio dia. Of course kecil-kecil balancing berlaku hujung kuartal, hujung tahun. Tapi major balancing dia adalah 3 tahun. Saya major balancing 3 bulan. Kita tak dapat modal dia berapa kan. Menurut Stanley Druckenmiller, anda akan cuba untuk membuat semaksimum 100% ataupun lebih pulangan bila anda mampu. Dia cuma break even ataupun hampir cuma single figure. Tahu tak bila dia punya Duquesne ni, Duquesne, macam mana nak sebut dia? Nanti saya tengok. Bila dia cuma dapat single figure sekali je daripada 30 tahun. Sekali je. Pada tahun 2008, market tengah jatuh. Market jatuh. Masa tu je dia single figure. Lain-lain dia double figure. Bukan calang-calang dia ni. Bukan senang. Average return dalam market adalah 15-20%. Dia beating most of his peers 30%. Kita break dulu. Okay? Jadi fikirkan apa yang Stanley Druckenmiller maksudkan dengan bila anda mampu. Kat sini, kita break dulu, kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita sambung apa cerita Stanley Druckenmiller ni. Sebab saya banyak ambil daripada dia.
Kalau nak tahu antaranya yang kita letakkan dalam slide ni saya banyak ambil daripada apa yang beliau artikel-artikel beliau dan juga cerita-cerita beliau. Saya banyak belajar daripada dia yang mengenai position sizing model. Of course, konsep asal daripada Van Ketap, tapi dia punya detail-detail tu saya ambil daripada Stanley Druckenmiller ni. Jadi yang pertama tadi, apa-apa pun start dengan objektif. Itu adalah langkah yang pertama. Bila anda nak trade ni, anda nak apa? Nak duit. Betul. Tapi nak duit, kita nak berniaga cara mana? Kita kena tengok kita. Kalau kita tahu kita tak ada duit, ini cara kita. Kalau kita ada banyak duit, ni cara kita. Dia lain-lain. Faham? Anda ada active income yang tinggi, anda boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Anda punya expenses rendah, active income tinggi. Jadi anda tahu kalau apa-apa berlaku, anda ada duit lagi. Itu lain cara. Anda kena tengok anda. Kita tak dapat tengok orang lain. Anda tak dapat tiru orang. Anda kena buat kepada anda. Yang saya tanda bil elektrik dan air 1 tahunnya pun tak tahu. Jadi itu yang pertama. Ni benda yang paling susah sebenarnya, yang anda akan spend banyak masa kepada dia. Sepatutnya bila anda start, orang tanya, bang, saya nak start trading, boleh tak? Trading, start daripada ini. Objektif ni. Di sinilah anda akan melihat kepada belief system. So, anda nak letak objektif yang kena kepada anda. Satu, anda kena muhasabah diri. Lihat dalam. Anda tak dapat tengok nak jadi macam orang lain. Anda dapat jadi anda. Saya nak jadi macam Zul. Jangan jadi saya. Jadi anda. Faham? Jangan jadi, anda boleh ambil seorang tu sebagai satu role model. Tapi anda tak dapat ikut 100% yang dia buat. Anda tak akan dapat sama opportunity, sama luck, sama equity, sama experience, sama networking macam orang tu. Tak sama. Anda akan ada keadaan anda. Barulah anda buat objektif anda. So, keadaan kewangan, anda punya jenis portfolio, risk tolerance tak sama. Adik-beradik pun tak sama. Kawan-kawan apakan lagi. Jadi anda buat yang ni dulu. Yang kedua adalah model position sizing model. Yang saya tertarik kepada Druckenmiller adalah bila kita sedang portfolio kita tengah profit. Dan macam mana kita membahagikan yang dah profit tu kepada, yang pertama adalah kepada untuk besarkan aset. Untuk besarkan aset. Maksudnya kita akan besarkan kita punya pasif. Yang kedua adalah untuk kita besarkan equity trading. Ataupun active equity. Ni aktif. Dan yang ketiga, anda akan serve reward hanya bila anda mencapai certain milestone. Apa maksud milestone kat situ? Serve reward, ini setiap minggu pergi serve reward. Hari Jumaat withdraw. Anda lihat portfolio anda tadi, portfolio besar ni tadi, anda letakkan certain milestone. Maksudnya, okey, ni saya punya portfolio besar. Pasif dan aktif. Jumlah keseluruhan dia. Dan anda katalah anda di sini start dengan $10,000. 8,000 masuk kat sini, 2,000 masuk kat sini. Nanti kita ceritakan breakdown ni semua. Anda akan katakan, okay, the moment I reach the first 50,000, 20,000, whatever amount. Tapi anda ada set dan target anda adalah bila pasif anda
boleh menampung anda punya, katalah kita buat hybrid. Hybrid punya portfolio, kita cuba untuk nak self-sufficient. Maksudnya anda nak supaya pasif anda, duit yang anda tak payah kerja, tunggu hujung tahun je cukup untuk belanja anda setahun. Faham tak? ASB anda apa semua ni lah. Ramai kita dah ada, tapi kita tak pernah terfikir benda ni. Kita cuma trade je. Duit letak je. Kadang-kadang pergi withdraw ASB, letak trading. Aduh, itu lagi demam. Terbalik. Sepatutnya trading masukkan ke ASB, bukan ASB keluar letak dalam trading. itu ngarut. Katalah anda letakkan target anda katalah untuk pasif anda, katalah kat sini jana, kita ambil lah 5%. Belanja tahunan anda adalah sebanyak 5 kali 12, 60,000. Jadi 5% daripada sini adalah sama dengan 6,000. Itu yang anda nak. Dan katalah kat sini perlukan sebanyak 60 kali 5% berapa? 125. Bagi tu 60,000 bagi dengan 5%. Katalah kita punya target ni, kita nak capai 1 juta. 1 juta yang pertama. Okay. Anda letakkan milestone anda. The first, saya sampai 50,000. Contoh. Saya akan ambil daripada sini sebanyak 5,000. Ini baru withdraw. Ini setiap hujung minggu withdraw. Kan? Untuk apa? 5,000 untuk saya self reward, bawa family cuti ke apa ke. The next 100,000. Jangan sini jadi double pula. Sini mungkin 7,500. Baru withdraw. Bukan sentiasa withdraw. Kecut lah portfolio tu duk withdraw kan. Takkan nak letak dalam trading account pergi ni yang orang suka buat. Compound. Lama-lama hujung jadi apa? Tahu tak kumpau? Tahu kumpau tak? Tahu kumpau? Dia compound jadi kumpau. Tahu tak kumpau tu apa? Yang kaki pancing ni tahu lah. Last kumpau. Tahu? Bukannya besarkan dekat aktif, besarkan dekat pasif. Yang selamat sikit, bukan dia 100%, tapi dia selamat. Anda letak rancang macam mana anda nak withdraw. Ini tak tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dia pergi withdraw kan. Bang, lepas tu saya nak jadi full time trader macam mana? Dah kau tak mampu. Lepas tu saya kata tak mampu nak jadi full time trader tadi. Don't withdraw. Macam mana portfolio tu nak grow? Jadi cara Stanley Druckenmiller tadi, bila kita melebihi, katalah dalam aktif ni kita ada 10,000, 2,000. Kan? Bila kita dah sampai 2,000, dah cover kita punya equity at risk or whatever, yang sebelah aktif, kita akan naikkan lot sizing menggunakan duit market. Tu yang saya cerita pasal 20%. Ambil sebelum ni 20% daripada yang belah aktif ni. Untuk kita buat satu portfolio di mana itu akaun hentak. Bukan hentak macam mana. Kita akan rancang juga berapa lot sizing, tapi lot size dia lebih besar. Tak payah. Kita dah letakkan dalam model size posisi, bilanya kita akan trade yang tinggi lot sizing. Bila sistem anda tengah cantik. Bila sistem anda tengah cantik, trading anda tengah bagus. Jangan sebab equity naik. Equity boleh naik 10 kali trade, 8 kali cut loss, 1 kali BE, 1 kali profit entah apa-apa entah kan. Lepas tu kita kata, tengah bagus trading ni. Mana bagus? 8 kali BE kot ataupun cut loss kot. Tu expectancy. Jadi certain expectancy, certain R multiple, kita rancangkan. Kita akan pergi more detail benda ni. Jadi ini cara withdraw, faham tak? Untuk withdrawal. Untuk anda beli apa-apa lah.
Ni contoh hybrid. Jangan macam nak berjudi sangat. Ni trade jadi duit, withdraw, pergi entah apa-apa. Lepas tu trading lagi, lepas tu kumpau. Ujung-ujung dia berhenti trading. Berhenti dulu sampai ada duit, dia trade. Dia buat benda sama. Dia buat benda yang sama. Dia duduk sama lah. MC depo naik lagi, adalah withdraw. Tapi tak jadi, tak nampak. Reta tak nampak. Kalau itu kita, ya, tak nampak apa. Tak ada hasil. ASB dia tetap sama. Yang tambah kereta. Kereta pun ditambah hutang. Kalau itu anda fikirkan. Dah menunjuk kan, yang lifestyle yang tak kena. Tak payah. Anda nak puaskan hati siapa? Buat apa? Bila anda sampai certain age, anda akan faham apa saya sebut ni. Tapi tak semua orang lah. Ada satu tahap dalam hidup kita ni, kita dah sampai satu tahap anda immune. Anda tak peduli orang lain kata, anda tak peduli apa ni, yang untuk sampai had ini, anda kena tengok dan tahu apa yang anda nak. Di mana apa juga faktor luaran tu cuma sebagai langau. Jadi macam langau, bising. Saya dah berkongsi, maksudnya mengajar. Saya tak suka menggunakan kata mengajar, dah lama. 2012, 2013, 2014, 2015 saya dah berkongsi. Dan macam-macam saya nampak PL. Terutama dan 2014 saya banyak kepada retail. Sebelum tu kepada kawan-kawan yang institution. Dan 2014, 15, 16 banyak bercampur dengan retail. Dan apa yang berlaku, saya nampak retail trader sebenarnya banyak yang teknik hebat-hebat. Teknik hebat. Kalau cerita pasal market daripada sudut teknikal, retail tak ada lawan tau. Tak ada. Sebab biasanya yang dekat institution, sama ada dia orang tak kongsikan teknikal dia, ataupun guna benda standard. Pivot, Ichimoku, guna benda standard. Fibo, Bollinger Band, yang standard. Tapi bila sampai kat retail, macam-macam. Dan dia tak berhenti untuk cari perfection. Dia tak wujud. Faham? Saya harap anda dan apa yang berlaku adalah dekat retail, kita akan dengar banyak langau. Mula-mula dulu saya terkesan juga bila dia macam ni. Lama-lama sampai satu tahap saya dah tak peduli dah. Saya tak masuk campur, saya tak galakkan, saya tak peduli. Jadi macam itulah, bila anda nak mencapai objektif anda akan kekal kepada objektif. Syarat untuk nak buat benda tu adalah anda tahu apa anda nak. Anda tahu apa anda nak. Okey, itu je syarat dia. Jadi, fikirkan apa teknik anda untuk withdraw. Jangan cerita Jumaat withdraw je. Isnin depo. Tengok teknik retail paling hebat. Semua teknik bagus. Teknik Kaide nama dia. Dia tak ada teknik hebat. Teknik hebat tu teknik mengarut. Hebatlah. Dia tak ada teknik hebat. Ada yang suka kan. Kalau macam susah je, hebatlah teknik tu. Tak ada. Yang hebat disiplin. Tak ada teknik hebat. Itu orang kartun je. Faham? Teknik hebat itu orang marketing. Bila cerita teknik hebat, itu marketing. Moon trader pakai. Baguslah kalau dia faham. Baguslah kena dengan dia. Gravity air. Bagus. Itu gun betul. Itu hebat. Semua bagus. Tak ada teknik hebat. Yang hebat kalau anda dapat ikut teknik tu dan disiplin pakai dia. Itu hebat.
Itu beza dia. Anda disiplin memang pakai dia je. Dan anda tahu prestasi dia ada naik, ada turun. Tak ada benda yang sentiasa 100%. Kalau dia kata dia pakai gun dan dia dapat 100%, suruh dia kontak saya. Suruh dia kontak saya. Saya nak duduk sebelah dia. Nak belajar. Tak ada. Tak ada trading hebat. Dalam trading, kita suka dengar perkataan marketing ni. Hebat, dahsyat, to the star, to the moon, full margin. Itu semua bahasa judi. Bahasa judi. Buang bahasa judi tu. Tak ada cerita hebat-hebat. Kan, tak ada. Makin susah kita tengok, makin hebat kita rasa kan. Sebab itu memang sifat manusia. Bila dia nampak dia tak faham, dia ingat itu ada misteri di sebalik yang benda tu. Ada rahsia dia. Bila dia unlock rahsia tu, nanti dia akan berjaya. Sebab dia nak attribute kegagalan dia kepada something. Padahal banyak kegagalan kita bukan sebab luar. Kegagalan kita sebab dalam. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Tapi itu lazim. Itu kalau marketing, anda tak pakai ayat-ayat macam ni, anda nak market macam mana? Jadi dia ada tarik tali kat situ. Tarik tali. Jangan oversell lah. Itu je. Ceritakan cerita reality. Itu je. Cerita reality. Itu adalah kelaziman. Okey, balik kepada cerita Stanley Druckenmiller. Jadi pertama tadi objektif. Kedua position sizing. Yang ketiga mengenai sistem trading. Waalaikumsalam Lutfi. Saya nak buat profit konsisten. Teknik. Bertafakur, ambil tasbih, semayang, jangan tinggal. Tak ada teknik yang sentiasa konsisten. Kalau ada, Lutfi, kalau ada, saya tak ada kat sini. Lutfi tak ada kat sini. Khaidir tak ada kat sini. Itu cerita kartun. Boleh? Perniagaan, PNB pun, ASB pun dia tak dapat janjikan kepada anda sebab kita sentiasa konsisten. Saya janji bagi anda 7% setiap tahun. Betul? Itu je. PNB tu, Permodalan Nasional Berhad. Yang jaga ASN, ASB ada semua. KWSP terbesar di Malaysia. EPF kan, setiap bulan ada duit orang depo. Betul? Dia pun tak dapat janjikan kepada anda tiap-tiap tahun dia akan bagi 2.7, 4%, 3%. Dia tak dapat. Nampak? Yang kat situ profesor, doktor, Tengku Ungku Diraja, semua dekat situ. Itu dekat KWSP. Dapat tak dia orang pergi nyatakan kepada anda teknik ni konsisten? Kalau kita tahu dia konsisten, saya bagi satu website. Anda nak tahu dekat US, dia orang contoh kita tengok macam Stanley Druckenmiller tadi. Dia melabur dalam apa? Ada kat sini ni. Pernah dengar form 13F tak? Anda buka website ni. Whale Wisdom. Okey? Lepas tu tengoklah. Tak tahu dia free ke tak. Asalnya dia 2 tahun punya 13F data. The website ni lah. Dia ada bagikan anda nak tengok dia orang melabur dalam apa? Ni yang lama. Family Office. Last. Dia melabur dalam saham apa? Semua tulis kat sini. Stanley Druckenmiller tadi.
Kan kalau kita tahu dia konsisten buat 30 lebih tahun, kita tahu dia pun tengah ada yang rugi. Dia pun ada yang untung, ada yang rugi. Okey? Boleh ambil kat sini. Well wisdom. Anda nak tahu Soros banyak masuk kepada apa? Anda nak tahu apa? Warren Buffett masuk yang dalam apa? Type saja nama fund dia. Ya. Dia banyak pegang saham apa, dia banyak pegang apa, semua ada kat situ. Kalau nak tengok billionaire punya fund punya portfolio, jadi masuk kepada teknik untuk market. Ini dia, apa-apa anda rasa Soros tarik Fibo tak? Lutfi, Sunbi, Kaide, Kimi, anda rasa Soros tarik Fibo tak? Dia guna pivot ke guna apa? Kan? Soros tarik, lepak kat tangga, tarik, buy ni weh. Kan? Dah sampai tu, 100% Fibo extension. Saya tak tahu, saya tak dapat komen on Rais ke dengan ni, saya tak dapat nak komen. Pergi tanya Rais. Saya tak dapat nak jawab untuk tu. Kalau Wahid Invest, saya tak dapat nak jawab untuk yang tu. Buat anda punya ni, anda punya due diligence, buat check. Okey, nombor 3. Nombor 3 mengenai kaedah pelaburan dan kaedah trading. Sama, sistem dagangan. Ini daripada Stanley Druckenmiller. 3 benda je. 3 je. Yang pertama adalah anda kena ada sebab untuk membeli instrumen ataupun menjual instrumen. Ini adalah untuk membelilah. Sebab untuk beli. Kenapa anda rasa pegangan instrumen, tak kisah euro, US dollar, gold ke, Amazon ke, apa ke, tak kisah. Okey? Ini kena ada sebab. Nombor 2. Hold selagi sebab anda tadi masih okey. Terus. Nombor 3. Anda keluar daripada market bila sebab anda masuk tadi dah tak ada. Kalau kita masukkan kepada apa yang ada dalam 3711, anda masuk market sebab anda nampak trend. Dan selepas berlaku trend berkenaan tidak lengkap dan kita menunggu kepada correction. Okey? Itu yang pertama. Ini sistem 3711. Anda akan hold dan manage entry anda untuk limitkan, untuk dapat some profit, cover some profit dan limitkan losses. Ini apabila kita dah melangkaui 50% kaki ketiga. Itu dalam 3711 punya sistem. Kita keluar daripada position sama ada SL atau TP bila di sini mencecah 1618, betul? Stop loss. Sebab kita ingat dia punya correction tu habis kat sini ataupun dia bertukar menjadi motif 1618 SL. TP bila 3 poin sini sampai 100%. Itu je. Saya ambil apa yang Stanley Druckenmiller ni, saya interpretkan dia dalam actual nak buat. Itu je. Inilah yang
macam kita baca buku Mahathir, Lee Kuan Yew, Sami Velu, siapa-siapa punya buku lah. Ambil apa yang positif daripada cerita dia orang tu dan anda ambil poin-poin dia yang anda boleh gunakan dalam hidup anda. Anda ambil contohnya buku Barack Obama punya buku siapa-siapa lah Anda ambil poin-poin positif ni. Masalahnya bila anda punya sistem dagangan ni dah ada dan anda tak konsisten. Konsisten di situ adalah mengikut sistem dagangan. Dan anda tak pakai dia bila prestasi dia menurun kepada certain percentage, certain expectancy. Soalan saya dan saya nak anda fikirkan selepas sesi saya ni, bagi mereka yang tak pernah buat lagi dan anda tak dapat jawab soalan ini. Kalau anda tak dapat jawab soalan ni, tolong berhenti trade. Berhenti dulu. Saya nak anda jawab soalan ni. Satu entry, sistem yang anda pakai sendiri sekarang, satu entry berapa boleh buat? Satu entry. Kalau anda tolong berhenti trade dulu. Satu entry, bang, ada masa rugi, ada masa... saya tak peduli pasal benda tu. Memang ada untung, ada rugi. Kita nak jangkaan untuk sistem yang anda pakai. Okey? Untuk sistem yang anda pakai. Kalau anda tak dapat jawab yang tu, anda tak akan ada disiplin nak pakai teknik tu. Sebab anda tak tahu dia dapat berapa secara... Sebab apa anda sanggup simpan ASB? Sebab kita tahu tiap-tiap tahun at least dia akan bagi 5%, 6%, paling kurang 7%. Kita tahu dia akan bagi duit. Bukan R&R, expectancy. Kalau anda tak dapat jawab soalan tu, tolong berhenti trade. Tolong berhenti dulu. Test dulu sistem anda. Apa-apa teknik pun. Sekali trade, berapa jangkaan ataupun berapa anda dapat? Teknik, kalau entry euro US dollar, ada entry Okey, teknik anda memberikan tempat entry. Okey. Kalau macam kita tengah tunggu untuk untuk euro AUD. Okey, untuk euro AUD di sini. Di sini. Stop loss atas ni dan TP bawah sana nanti. Bukan cerita risk reward. Ni cerita expectancy. Kalau saya entry di sini berdasarkan prestasi 3711 sistem sekarang, saya tahu berapa average, sama ada 0.8 R ke. Maksudnya kalau saya letakkan $100 kat sini, kalau kena stop loss, saya hilang $100. Saya tahu kalau dia pergi secara average-nya, saya boleh dapat $80 setiap entry. Itu contoh dia. Bukan win rate. Oh, jauh tu. Expectancy, jangkaan. Macam mana kira expectancy tu? Kalau anda tak tahu langsung benda tu, saya jamin anda bukannya seorang yang dapat pakai teknik tu to the T. Betul tak? Wassalam Mazli. Duk sekejap masuk macam ni, sekejap macam ni. Betul tak? Sekejap lot macam ni, sekejap lot. Betul tak apa saya kata? Okey, apa itu expectancy? Anda buat satu table, ni nanti dalam yang lain, tapi tak tahu dekat sini tak. Rasanya tak ada. Dalam esok punya ni ada kot. Bukan, lusa punya. Hari ni apa? Rabu. Hari Jumaat kita akan cover yang tu. Sebab tanpa mengetahui, macam ni, anda tahu
Anda cuba untuk tiap-tiap bulan simpan dalam ASB. Anda cuba untuk disiplin. Anda dah dapat nak buat benda tu kecuali something berlaku menyebabkan anda tak dapat nak simpan ASB anda. So anda tahu pulangan dia berapa. Kalau anda tahu secara puratanya teknik anda sekali entry setahun ASB sama, barulah anda cuba untuk sentiasa mengikut teknik anda sendiri, bukan teknik saya, teknik anda. Jadi apa yang anda buat kalau tak dapat jawab soalan saya itu tadi? Selepas ni tolong berhenti trade dulu. Saya tahu anda akan buat benda magic. Sekejap lot macam ni, sekejap lot macam ni, sekejap trade macam ni, sekejap stop loss sini, sekejap alih-alih. Dia main jangan pandai trade. Tolong jangan pandai trade. Apa yang anda buat, anda ambil 3 teknik anda sendiri yang dah ada. Jangan ambil teknik saya. Ambillah teknik anda sendiri. Anda buat teknik 1, teknik 2, teknik 3. Okey? Tak kisah dia swing ke, dia intraday ke, dia position ke, news ke apa, tak kisah. Syarat 3 teknik ni, anda tuliskan. Macam mana anda buy? Macam mana anda sell? Okay? Macam mana anda manage? Trading stop ke? Cut loss ke? Cut profit ke? Macam mana anda exit? SL dan TP kena ada. Teknik tanpa SL, tanpa TP, anda tak akan dapat prestasi dia. Anda ceritalah, saya trade tak ada SL bang. Cukup saya cut. TP, cukup rasa saya ambil. Jangan nak mengarut. Jangan nak mengarut. Simple je. Saya dengar yang macam tu kan, saya dah pernah buat dia. Kan, tak payahlah. Kan, bukan lagi lama. Saya dah buat, saya tahu. Masa jadi untuk seronok lah. Anda tak akan dapat tahu benda yang objektif dia. So, kita akan buat yang sama. Tuliskan. Teknik 1, anda teknik 2, anda teknik 3. Macam mana anda buat benda ni? Ini dulu homework kita untuk hari ni. Buat benda ni. Tuliskan macam mana anda masuk, macam mana anda keluar, macam mana anda manage entry anda. Kalau anda tak dapat nak tahu macam mana anda buat macam ni, macam mana anda trade? Itulah masalahnya kaedah. Yang jenis tak ada letak TP. Saya ceritakan macam ni. Ini naik lagi ke tak? Ini turun lagi ke tak? Dan masalah ramai adalah dia menggunakan fix. Tolong jangan letak fix. Maksud fix tu stop loss 30 pip, TP 60 pip, semua masuk 0.1, depo 1000 dapat buka 0.1. Astaghfirullahalazim. Bukan tu cara dia. Kan? EJ, EG, EU, semua pip value tak sama. EA, EN, kan? Perasan tak kalau ada TP 100 pip, stop loss 50 pip, dekat EU, EN, EG, EA, mana sama jumlah loss dia? Itu tak reti kira loss sizing. Simple je. Semua letak 30 pip. Biasanya trader yang macam ni, dia tak plan. Dia buka chart terus jumpa entry. Itu yang banyak sikit. Kenapalah aku masuk kat sana tadi? Aku tahu dia trader je dapat sembang seorang-seorang sejam. Dia duduk kat bucu katil, dia sembang seorang-seorang. Tengok phone. Hai, kenapalah aku masuk kat atas ni? Aku pergi buy dah kat atas ni, tahulah dia macam breakout. Faham tak? Ni dia tengok chart, dia buka mana-mana chart lah. Buka chart apa? Dia buka chart ni. Ni breakout ni, breakout kan. Kita tunggu sini. Price kita tunggu sini. Dia turun ni, dia naik. Maksud ni lah dia tak tahan, dia masuk. Ni terus nak pergi ni. Waktu macam ni lah dia akan, waktu dia naik je ni kan, dia tetap turun balik. Waktu tu account dia dah pergi layer. Dia pergi layer.
Masa dia naik sikit ke sini, oh masuk lagi, pasang lagi, turun sekali lagi. Hilang account. Biasa tak? Biasa. Plan asal tadi nak masuk sini. Stop loss sini, TP sini. Kononnya. Tapi bila dia buka chart, wah, ni dah breakout. Kan? Kita tunggu sini. Dia naik lagi, dia turun. Dia tak sampai, dia naik. Waktu ni, percayalah, ramai yang akan masuk di sini. Betul tak? Tapi ni cerita, saya pernah buat, saya tahu. Ni cerita kita yang untuk elak buat benda ni, jangan tenung chart. Sebab itu saya, dalam teknik, saya tak akan encourage market order ataupun stop order. Stop order ada ampun lagi. Saya cuma menggunakan limit order supaya anda tak pergi tenung chart. Kan? Dia tengok H4, dia tengok H1, last dia tengok apa? Ni nampak sikit. M1. Kata swing. Faham? Itu cerita biasa. Kalau anda tak pernah buat, anda belum lagi cukup merasa trading ni. Betul? Kan, Lutfi? Itu hampir semua trader akan pernah buat. Itu cerita biasa. Hampir semua trader akan pernah lalu buat benda-benda magic macam tu kan. Sebab anda cuba pandai trade. Jangan pandai trade. Anda cuma ikut teknik. Teknik anda yang trade. Barulah anda dapat mengira prestasi dia. Jadi, hari ni homework dia, tulis 3 teknik anda. 3 teknik anda, tulis. 3 teknik berlainan. Tak kisahlah dia apa. Dan hendaklah lengkap. Buy dia macam mana, sell dia macam mana, cara untuk mengurus entry macam mana, exit kat mana, SLTP kena lengkap. Dan kita faham tak ada benda yang 100%. Itu biasa, Lutfi. So kita kejar market. Dan cuba untuk recover. Due date kan, sebab nak habis tempoh dia kan, prop kan, objective date kan. Bila anda katalah anda drawdown 5%, target adalah, katalah kita letak tinggi 10%. Mengetahui sistem anda, dan anda boleh rancangkan macam mana anda nak dapat target macam ni. Anda cuma dapat buat benda ni kalau anda faham nature sistem anda. Nature sistem anda apa? Berapa kali dia trade. Bila anda dah tulis benda ni, nanti anda akan test out dia. Test dia. Jangan pandai trade. Sistem anda trade. Dan kita faham ada naik turunnya. Ada nak masanya. Bila dia tengah nak, dan anda akan simpan 3 teknik ni seumur hidup. Tak payah belajar teknik lain dah. Kan? Dynamic zone aku tak faham lah, susah sangat lah. Okey, tak payah pakai. Teknik yang anda dah ada. Sebab kebanyakan trader dia ada 30 teknik. Betul tak? 30, 10. Paling kurang lah 5. Kan? Petik tangan sebelah tangan ada 5 teknik. Itu trader. Tak ada teknik. Pergi kat YouTube tu, teknik trading paling power alam semester. Ada keluar. Ada tak? Saya pun tak tahu. Kan? Teknik Liverpool hebat. Itu memang TP saja. Dia tak ada entry, dia tak ada SL. Dia ada TP je. Faham? Boleh? Teknik teknik Liverpool hebat. Dia ada TP, dia tak ada SL, dia tak ada entry. Anda fikir sendiri lah. Sampai pening. Satu. Teknik Joe simple kan.
Pakai line chart je. Line chart, apa-apa teknik bagus. Asalkan lengkap. Anda tahu masuk, anda tahu keluar, dan anda dah ada hub SL, hub TP. 3 bulan over 10 teknik. Itu biasa. Trader, kalau jumpa semua teknik, kau macam mana? Ajar sikit. Aku nampak kau profit dah sekarang. Belajar. Pakai 2-3 hari profit. Hari keempat loss semua. Bodoh lah itu. Bodoh. Kesian. Anda bukannya rugi sebab teknik. Anda rugi sebab position sizing. Itu je. Anda tengah cari benda yang tak wujud. Kan? Melawan sifat Tuhan. Tahu tak nak melawan sifat Tuhan? Kan? Saya simple je. Saya nampak trader yang cuba nak sempurna, cari tak ada loss. Kau nak lawan Tuhan ke? Titan. Nak lawan Tuhan. Yang sempurna ni Tuhan je. Allah je. Mana ada lain? Ada lagi. Blasphemy. Nampak? Bila cerita agama sikit, ada yang trigger kan. Tapi itulah. Nak cari. Dia nak cari perfection. Dia tak wujud. Nak lawan Tuhan. Gila tu. Jadi jangan. Tuliskan teknik anda sendiri. Teknik anda sendiri ya. Kalau anda pakai 3711, letakkan. 3711, masa market sideways, hampir. Masa market trending macam sekarang, Zul, aku nak tengok mapping dia. Masa market sideways, mengarut. Saya nak lukis hari-hari pun pening. Sebab market tu memang ada masanya. Bila anda trade kan, ada masa kita trade kan, kita tekan apa pun dia jadi. Kan? Ada masa kita tekan buy, dia memang fly. Ni turun, tekan sell, jatuh. Aku tahu dah waktu tu. Kan? Waktu tu sembang. Tak payah cerita gajah lah. Lepak dengan dinosaur. Kan? Saya lepak langit kedua. Dia tak ada lepak dekat genting. Dia lepak kat langit kedua terus. Kan ada masa kita buat apa pun jadi kan. Senang, tekan jadi, tekan semua jadi. Ada masa tekan apa pun tak jadi kan. Kita tekan buy dia jadi sell, tekan sell dia jadi buy kan. Tekan hilang account. Tu maksudnya tak ada sistem. Dia main tekan je. Okay, ini bahagian pertama. 7 keluar 7 petala langit. Saya pernah belajar. Satu sistem ni di mana make sense, di mana kaedah dia adalah martingale system. Dia akan pergi kepada contohnya pair berkenaan Euro AUD, GBP AUD kan. Dia letak 2 account lah. 1 account, 2 account. Sini buy, sini sell. Kalau masa market sideways, beza sini 5 pip. 5 pip campur dengan spread lah. Masa market sideways, dia akan re-enter tutup TP kan. Wow. Sistem ni sembang apa pun dia tak peduli. Dia pakai EA je. Okey. Tapi bila market one way, habis. Lingkup. Tapi boleh tak dia diguna pakai? Boleh. Tapi kalau anda cuma onkan dia waktu market tengah sideways. Dan kita tahu ada limitation kepada jumlah pip dia. Boleh. Kalau anda fikirkan, dia bukannya teknik. Dia kepada jumlah duit yang anda letakkan kepada entry. Dan kalau diuruskan cara betul, boleh. Simple je. Dia tak ada cerita pasal kat mana wave 1, wave 2, tak ada. Dia letak je kat mana point start. Cari tengah-tengah dia. Kan? Boleh start dengan pivot, kira tengah-tengah. Ataupun point of control. Kan? Nampak? Kimi?
Ni kalau market sideway. Semua bagus. Tapi bukan dia pasal teknik. Dia pasal macam mana kita mengurus dan market tu sesuai kepada teknik tu. Masa market sideway, sistem 3711 tak jalan. Tak jalan. Tapi masa market tengah trading, sembang. Kan? Pergi, tekan, pergi saja kan. Waktu market tengah trading. Cuba waktu market tengah sideway. Tak ada. Saya kata saya nak melukis pun susah. Kat mana nak tengok dia naik ke turun tak nampak kan. Tak ada yang break level, tak ada apa. Tak nampak kat mana nak letak. Jadi, untuk ini sekali lagi saya ulang. Ni daripada Stanley Druckenmiller tadi ya. Kita nak dapatkan objektif. Anda nak faham mengenai position sizing model. Dan yang ketiga, sistem dagangan. Jadi, kita start terbalik dulu. Okay? Dapatkan teknik anda sendiri, tuliskan macam mana complete yang anda boleh ambil kertas tu yang anda dah tulis, anda boleh bawa kepada orang dan anda tunjuk kepada dia, kau faham tak macam mana aku trade? Tak kisahlah DJ 7-Eleven ke, dia macam ni kaedah. Sistem tu kata bye-bye lah dia. Saya tak pernah interested kepada entry. Saya tak pernah interested kepada entry. Dia ngam ke tak ngam ke, bagi saya itu cuma satu daripada beribu lagi entry yang saya nak masuk. Saya tak pernah bangga ke, sedih ke kepada teknik. Saya tak pernah. Saya tak peduli pun. Bagus ke 7-Eleven. Waktu market trading, dia power. Cuba waktu market sideway, hampir. Market profile, yes. Bila market sideway, dia lah paling dahsyat market profile. Nampak saja distribution area, point of control, pivot point kan. Cuba waktu market trading, apa pun tak nampak. L-shape, P-shape, semua tak nampak. Betul tak Kimi? Nampak? Kesesuaian. Macam kita berniaga, anda berniaga kain kan. Waktu hari-hari biasa, kedai sendu. Cuba waktu bulan puasa kan. Customer sendu sebab duduk beratur depan kedai nak beli kain. Tu beza dia, nampak? Sama. Market type. Keadaan market. Hancur sideway, betul? Sebab tu anda kena tahu dinamik dia betul-betul ya. Bila market tengah sideway, dinamik dalam kecil anda kena tahu. Okey, balik kepada cerita ni. Buatkan ini Buatkan ini, teknik anda sendiri Lepas tu, benda yang anda nak buat pada minggu ini, mana dia? Bajet anda sendiri. Mana bajet kita? Start untuk kumpulkan jumlah pendapatan tahunan anda, termasuklah yang pasif dan aktif. Dapatkan. Ketahui berapa belanja anda sebulan dan juga yang bermusim, jumlah dia setahun. Bermusim ni macam anda bayar road tax, insurans kereta, apa-apalah bermusim, budak sekolah, bajet anda untuk hari raya, Deepavali, cuti, kasut budak sekolah, beg sekolah,
uniform sekolah, fee sekolah, banyak. Itu bermusim. Kan, kalau ada orang macam saya, kahwin campur. Gawai, Christmas, campur-campur. Contoh. Okay. Bulanan, bil-bil bulan anda, phone, Astro, Netflix, whatever lah kat sini. Dan pendapatan 1-2 je. Ni 1-2. Yang sebelah sini berbunga-bunga dia. Yang aktif 1, pasif ada 2-3. Start nak besarkan yang dekat sini. Jadi anda tahu apakah sebenarnya keadaan kewangan anda. Oh, itu saya tak tahu gadis. Tak berani sebut. Faham? Buat untuk setahun. Jangan untuk bulanan. Sebab belanja kita sebulan tak sama. Ada masanya, masa budak nak sekolah tu banyak belanja. Okey, ingat 2 homework tu. Yang pertama tadi teknik anda sendiri. Yang kedua adalah untuk belanjawan anda tak setahun. Sebab daripada situ, kita akan pergi lebih dalam lagi mengenai benda ni daripada sudut view Stanley Druckenmiller tadi, sampailah macam mana anda nak withdraw ataupun anda nak berhenti trade. Tolong buat 2 benda ni. Teknik anda sendiri tuliskan. Tuliskan, print out, tunjuk kat orang. Kau faham tak? Kalau dia tak faham, tulis balik. Kalau anda tak, dari situ anda akan test out sistem anda. Apa nak ditest nanti kita cerita. Tolonglah buat benda tu. Kalau tak tahu lagi nak jawab, 1 entry dapat berapa, berhenti dulu trade. Ya. Faham? Okey, jadi itu sahaja untuk sesi hari ini. InsyaAllah, tolong buat, Ni bukan untuk saya, ni untuk anda. Jangan pergi kongsikan pula. Bang, saya punya belanja tahun ni ini, pergi post dekat Discord atau hantar kat saya. Saya peduli apa benda tu. Itu untuk anda. Daripada situ nanti kita akan work out macam mana, kita bagi contoh lah macam mana anda nak tahu. Semua ni untuk anda nak kira lot size, tahu tak? 1 entry berapa nak, kalau depo banyak ni, berapa nak buka. Faham? Kenapa anda buat bajet tu? Bukan untuk saya, ini untuk anda. Okey? Jadi buat dan juga belanjawan anda. Okey, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi pada sebelah malam nanti. Saya ada satu lagi sesi, iaitu untuk follow the bull show sebelah malam nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam.